Peace be upon you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Suhaidi Sarif, ketua projek manual khidmat tamu berasaskan Ikram Dhaif, pelaksanaan di Hotel Mesra Muslim terpilih. Saya dibantu oleh dua ahli kajian saya, iaitu Dr. Nur Aini Ali dan juga Dr. Nur Azhar Kamri. Kami adalah kumpulan daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Okey, di sini saya ingin mempersembahkan kajian kami yang bertajuk Manual Khidmat Tamu berasaskan Ikram Dhaif, pelaksanaan di Hotel Mesra Muslim terpilih. Baik, sebenarnya melalui kajian ini kami telah mengeluarkan manual khidmat tamu Ikram Dhaif. Beginilah rupanya ataupun reka bentuk manual kami yang telah kami serahkan kepada ITC. Dalam manual ini terdapat 5 bahagian, iaitu bahagian pengenalan, glossary, kemudian terdapat juga falsafah dan prinsip khidmat tamu Hotel Mesra Muslim, dan kemudian diikuti oleh fasa dan proses khidmat tamu Hotel Mesra Muslim, dan seterusnya diakhiri dengan kompilasi dari dalil. Dari dalil inilah yang menjadi rujukan kepada pembinaan manual khidmat tamu ini. Baik, sebenarnya kalau menyentuh berkenaan dengan manual ini, skop manual ini merupakan, iaitu manual ini merupakan panduan berkaitan tata cara khidmat tamu untuk front office Hotel Mesra Muslim. Manual ini dirangka khusus untuk front office lah. Walaupun ianya boleh digunakan pakai oleh setiap kekitangan Hotel Mesra Muslim kerana ia mencakupi prinsip-prinsip yang perlu diamalkan oleh keseluruhan kekitangan Hotel Mesra Muslim. Okay, objektif manual tersebut adalah yang pertama sekali mengutarakan falsafah dan prinsip khidmat tamu Mesra Muslim berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis, dan yang kedua adalah mengemukakan proses dan prosedur khidmat tamu bagi setiap fasa aliran tamu beserta dalil berkaitan sebagai panduan hotel-hotel Mesra Muslim di Malaysia. Jadi kepentingan manual ini adalah sebagaimana yang saya nyatakan tadi, iaitu sebagai panduan layanan tamu untuk Hotel Mesra Muslim khususnya di Malaysia. Kami sediakan juga glossary sebagai takrifan di dalam manual tersebut, takrifan kepada maksud-maksud ataupun kepada istilah-istilah yang digunakan dalam manual tersebut. Sebagai contohnya berkenaan apa artinya Hotel Mesra Muslim, kemudian maksud khidmat tamu dan juga tetamu itu sendiri, dan banyak lagi lah istilah-istilah yang terbabit. Kemudian yang ketiga adalah falsafah dan prinsip. Okey, dalam manual tersebut kita telah menyimpulkan bahawa khidmat tamu perlu berasaskan kepada 3 falsafah. Khidmat tamu ni sebenarnya daripada awal, sebelum kedatangan tetamu lagi, sehinggalah tamu itu meninggalkan hotel selepas menginap di hotel Muslim tertentu. Jadi pada awal sehinggalah mereka keluar daripada hotel itu, sekurang-kurangnya 3 falsafah ini perlu dipegang, iaitu warm welcome, kedatangan mereka itu perlu diraikan. Kedua, well accommodating, iaitu inap layan yang sempurna, dan juga memorable ataupun blessed farewell ataupun perpisahan yang dirahmati. Okey. Untuk warm welcoming ini, khidmat tamu bertujuan untuk mewujudkan suasana di mana hotel tamu merasa dialalukan. Okey, bagi mencapai suasana ini, langkah-langkah meraihkan kedatangan mereka perlulah dibuat sebaik mungkin sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, apabila pemuka kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah ia.
Pada riwayat lain, apabila datang kepada kamu orang yang berziarah, maka muliakanlah dia. Ini adalah berdasarkan kepada suatu anjuran Rasulullah SAW melalui hadis baginda lah. Baik, apabila mereka para tetamu ni sudah berada di hotel, di sebuah hotel Muslim itu, mereka perlulah dilayan dengan layanan yang sempurna. Jadi ini juga merupakan salah satu falsafah lah. Dalam tempoh ini mereka harus dipenuhi segala keperluan dan keperluan mereka lah, bertepatan dengan Rasulullah, dengan hadis Rasulullah SAW. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu, memberi makan kepada mereka sehari semalam, dan menerima tetamu hanyalah selama 3 hari, yang selebihnya dikira sedekah. Sebenarnya kalau apa tadi tu, pada tetamu yang dalam hadis ini adalah tetamu yang datang ke rumah. Okey, tetamu yang datang ke rumah pada dasarnya selama 3 hari itu harus dilayani, dan selepasnya itu mereka apa yang khidmat yang diberikan mereka adalah dikira sebagai sedekah. Okey. Dan tetamu tersebut tidak bolehlah menyusahkan tuan rumah. Walaupun bagaimanapun dalam konteks hari ini, hotel itu dalam keadaan tetamu itu membayar, jadi tidak ada limit lah, selagi mereka duduk di situ haruslah disempurnakan mereka punya keperluan tetamu tersebut. Baik, falsafah yang ketiga pula adalah memorable atau blessed farewell ataupun perpisahan yang dirahmati. Apabila tetamu itu menginap di satu hotel, dan mereka perlulah dipenuhi sehinggalah mereka meninggalkan hotel tersebut. Jadi perpisahan yang dirahmati dalam Islam adalah perpisahan di mana tetamu tersebut, perpisahan yang tetamu tersebut berasa berpuas hati lah, tiada masalah, hubungan baik antara pihak hotel dan juga tetamu itu diteruskan. Ini adalah sebahagian daripada konsep silaturahim yang dirahmati oleh Allah SWT. Okay. Melalui hadis Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari di mana tiada naungan selain naungannya, iaitu di akhirat, iaitu seorang imam yang adil, pemuda yang tubuhnya dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, dan 2 orang yang saling mencintai kerana Allah dan mereka berkumpul dan kerananya dan juga berpisah kerananya. Ini adalah hadis di mana 2 orang saudara se-Islam yang bertemu dan berpisah kerana Allah SWT akan dirahmati, akan dirahmati. Jadi prinsip inilah ataupun falsafah inilah yang perlu dipegang oleh hotel Muslim. Baik, okey, selain daripada falsafah, 3 falsafah tersebut, ada 5 prinsip. Ada 5 prinsip yang perlu dipegang oleh kekitangan sesebuah hotel, iaitu pertama sekali mesra, amanah, ihsan, ta'awun dan muhasabah lah. Baik, secara ringkaslah, kemesraan perlu ditonjolkan sejak awal ketibaan tetamu demi membina hubungan yang lebih baik dan mengurangkan jurang komunikasi antara tetamu dan juga hotel lah. Kemudian begitu juga amanah. Amanah ini perlu melingkupi pelbagai aspek lah. Iaitu amanah dalam urusan muamalah, lah, jual beli, charge dan sebagainya. Kemudian amanah juga dalam menjaga harta tetamu tersebut, dan juga amanah juga dalam menjaga maruah dan privasi tetamu. Ini adalah 3 aspek amanah yang perlu diambil kira lah. Kemudian ihsan juga merujuk kepada perbuatan baik dan kemurahan hati, di mana menggambarkan kelembutan, kesopanan yang tinggi dalam melayani tetamu. Baik pihak hotel perlulah melayani tetamu dengan sebaik mungkin, menunjukkan kelembutan dan kemurahan hati, agar tetamu rasa sentiasa dihargai. Begitu juga ta'awun. Ta'awun ni adalah bantu-membantu. Jadi bantuan yang perlu
diberikan, termasuklah bantuan material dan bantuan spiritual. Bantuan material ni termasuklah memenuhi segala kehendak tetamu lah, selagi mana dibenarkan oleh syarak. Okey, seperti penghantaran makanan, pembersihan dan sebagainya lah. Manakala bantuan spiritual pula adalah penyediaan ibadah, keperluan ibadat lah dalam bilik kan. Juga keperluan di luar bilik juga, di dalam hotel juga yang melibatkan ibadat. Baik. Muhasabah. Muhasabah ini adalah konsep refleksi diri di mana para pekerja dan pihak hotel sendiri perlulah melihat kembali, sentiasa muhasabah diri, sentiasa melihat kembali prestasi mereka dan meningkatkan segala perkhidmatan mereka agar segala kekurangan dapat diatasi. Ianya juga berkaitan dengan penambahbaikan berterusan, kualiti kualiti. Jadi perkhidmatan kualiti perkhidmatan yang diberikan tu perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa. Baik, dalam bahagian yang seterusnya adalah fasa dan praktis Islami. Dalam manual yang kami yang telah kami susun adalah meliputi fasa dan juga praktis Islami yang terlibat dalam setiap fasa. Baik, fasa yang pertama adalah pre-arrival, fasa yang kedua adalah arrival, fasa yang ketiga adalah occupancy dan fasa keempat adalah departure lah. Okay. Setiap fasa itu tadi adalah dia punya langkah-langkahnya, dan setiap langkah tersebut ada juga praktis-praktis Islami yang memberikan perbezaan kepada praktis-praktis biasa dalam sebuah hotel. Okey, dalam manual tersebut dalam praketibaan, iaitu pre-arrival tadi, praketibaan tu kita mempunyai tiga proses, 9 bilangan proses dan juga 9 praktis Islami. Bilangan dalil yang terlibat adalah 44 dalil. Kemudian ketibaan, bilangan proses yang terlibat 3. Dalam proses ni banyak lagi dia punya langkahnya kan. Tapi dalam langkah-langkah yang banyak tadi tu ada 10 praktis Islami. Okey. Dan bilangan dalilnya adalah 37. Begitu juga penginapan, ada 2 proses besar, ada 5 praktis Islami dan seterusnya 12 dalil. Dan begitu juga dalam pelepasan ada 3 proses besar, ada 4 praktis Islami dan 19 dalil yang terlibat. Baik. Ini adalah sebagai contoh praktis-praktis Islami yang kami kenal pasti di dalam langkah-langkah dalam setiap proses lah. Ini contoh lah ya. Yang pertama sekali aluan Islami, Islamic greeting. Ini mengucapkan Assalamualaikum kepada tetamu kan. Kemudian apabila kita habis berbual dengan tetamu, kita mengucapkan terima kasih dan kita menutup perbualan kita dengan kata-kata baik kan. Sebagai contoh, ala barakatillah, semoga Allah memberkati Tuhan, tuan-tuan, puan-puan. Kemudian permintaan Islami, permintaan syar'i. Okey, permintaan daripada pelanggan itu perlulah dilihat dari perspektif syarak. Hanya permintaan yang dibenarkan oleh syarak saja yang kita perlu layanilah. Manakala yang tidak dibenarkan oleh syarak seperti membawakan minuman keras dan sebagainya perlu ditolak dengan baiklah. Kemudian ketiga adalah memberi tanda ingatan. Yang memberi tanda ingatan ni adalah sunnah juga ya. Maksudnya
memberikan sedikit cendera hati kepada tetamu, sebagai contoh keychain atau mainan kad-kenal ataupun amar kurma ke sedikit sebagai tanda ingatan. Itu adalah sebahagian daripada benda yang ataupun praktis yang boleh diamalkan lah. Kemudian minuman selamat datang, welcome drink, menyediakan minuman selamat datang sesuai dengan keadaan dan masa kedatangan. Minuman pula boleh disediakan secara layan diri ataupun pesanan bergantung pada kemampuan pihak hotel. Ta'aruf, kaki tangan terlibat perlu menyapa dan memperkenalkan diri, itu juga adalah sebahagian sunnah juga. Kemudian pengesahan pasangan, kita perlulah kalau boleh memastikan bahawa setiap pasangan yang duduk sebilik itu mereka merupakan mereka yang layak untuk duduk sebilik lah. Kemudian zon bebas kasut, free shoe zone, maksudnya kita bagi memastikan bahawa bilik yang diberikan tadi bebas daripada najis. Perlulah digalakkan wujudnya satu kawasan bebas kasut. Kemudian pelbagai permintaan mesra ibadah juga yang perlu ditawarkan, sebagai contoh tambahan sejadah, telkung, kalau perlu praktis memperingatkan waktu salat dan sebagainya. Khidmat membersihkan najis sekiranya wujud ataupun terdapat najis yang perlu dibersihkan dengan serta-merta dan sebagainya lah, untuk memudahkan mereka beribadat. Kemudian quiet time, ada masa-masanya di mana tetamu tu tidak boleh diganggu. Sebagai contoh sebelum subuh ataupun tengah hari sebelum zuhur, dan beberapa masa yang perlu difahami oleh pihak hotel bahawa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana tetamu perlu dibiarkan tidak diganggu. Kemudian juga praktis luqatah. Luqatah ni adalah praktis di mana kalau terdapat barangan yang tertinggal ataupun yang hilang lah oleh tetamu. Jadi ada beberapa langkah yang perlu yang diikuti oleh pihak hotel sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Ini juga disentuh sedikit di dalam manual tersebut. Jadi ini adalah sebahagian daripada praktis-praktis Islam ini. Sebenarnya banyak lagi di dalam manual tersebut. Manual tersebut boleh didapati, kami telah serahkan kepada ITC, jadi bolehlah dirujuk pada ITC untuk sebarang maklumat dan kami juga melalui dalam manual ini telah merujuk kepada lebih kurang dalam 130 dalil lah, meliputi dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi kami cuba relate lah, cuba kaitkan antara hadis-hadis tersebut dengan praktis-praktis terkini yang melibatkan urusan bagaimana melayan tetamu daripada sebelum mereka datang sehinggalah mereka pergi. Baik. Saya kira itu saja yang berkaitan dengan kajian kami kenaan dengan menu khidmat tamu ini. Saya dengan ini menyudahi saya punya presentation ni, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.